Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam episod ketiga Nota-Nota Malaysia ataupun N2MY, yang mana kita pada malam ini bersama dengan saudara Syazwan Rahimi daripada The Lost Food Project, sebuah NGO. Dan pada malam ini kita akan bincangkan peranan NGO ketika krisis COVID-19 yang kita sedang lalui pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan pengenalan sedikit tentang saudara Syazwan dan NGO The Lost Food Project, saya ingin jemput semua yang sedang menonton untuk sama-sama klik like pada page Facebook Nik Nazmi Nik Ahmad untuk kita tonton lebih banyak video-video perbincangan dan juga tulisan yang membincangkan isu-isu semasa. Jadi selamat datang saudara Syazwan. Okay. Jadi mungkin Syazwan boleh beri pengenalan sedikit dan tentang peranan Syazwan di The Lost Food Project dan juga tentang NGO Lost Food Project itu, sebab saya ingat ramai mungkin di luar sana yang agak lost bila mendengar, mereka tidak tahulah ya, atau belum kenal dengan Lost Food Project. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, terima kasih kerana menjemput saya lah dalam rancangan Nota-Nota Malaysia ni. Berkenaan dengan The Lost Food Project, saya merupakan pengurus besar The Lost Food Project. The Lost Food Project merupakan satu badan NGO, bank makanan ataupun food bank, iaitu satu badan NGO yang pada dasarnya kami mengambil makanan-makanan lebihan kebanyakannya, kemudian kami mengagihkan semua makanan-makanan tersebut kepada golongan-golongan yang memerlukan. Biasanya golongan-golongan miskin bandar, badan-badan kebajikan, mereka yang tinggal di PPR contohnya ataupun di rumah-rumah kos rendah dan sebagainya. Bahan-bahan makanan yang kami terima ni datang daripada pelbagai jenis sumber lah, termasuklah sumber seperti di supermarket ataupun di pasar burung, badan-badan korporat yang membuat makanan, manufacturer, supplier, wholesaler dan sebagainya. Jadi makanan-makanan ini diderma kepada kami, melalui kami, dan kami mengagihkannya kebanyakannya secara pukal. Sama ada kepada golongan PPR, misalnya kami akan bekerjasama dengan golongan dengan lokal-lokal NGO ataupun dengan wakil-wakil rakyat dan sebagainya lah. The Lost Food Project sendiri telah beroperasi di Malaysia. Kami memang bukan satu badan NGO Malaysia lah yang didaftarkan di Malaysia. Kami telah beroperasi sejak tahun 2016 dan sejak pada tahun 2016 itu kami tahun demi tahun kami semakin besar lah. Jadi macam mana kami start dulu, kami cuma ada mungkin bergerak daripada belakang kereta, kami bergerak daripada rumah founders The Lost Food Project dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ini kami telah cukup besar untuk memiliki 3 buah truk, dan juga kami beroperasi daripada 2 gudang utama. Dari segi makanan yang kami terima dan sebagainya, yang paling kami tekankan adalah makanan-makanan berkhasiat supaya mereka yang menerima makanan-makanan ini sama ada golongan B40 dan sebagainya, mereka dapat makan makanan yang lebih berkhasiat, kerana antara isu-isu yang dihadapi oleh mereka di golongan-golongan miskin bandar terutamanya adalah golongan ini kurang dapat menerima makanan yang berkhasiat. Mereka kurang makan makanan seperti sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi apabila kami menyelamatkan makanan-makanan seperti sayuran, sama ada didermakan di pasar burung ataupun didermakan oleh badan korporat yang menyediakan makanan seperti itu, kami agihkan kepada mereka ini dan kami dapat melihat perubahan dari segi diet pemakanan mereka dan kesihatan mereka. Jadi itu antara penekanan kami jugalah, di samping menyelamatkan makanan-makanan ini daripada dibuang. Kerana kalau tidak berhantar kepada kami tidak mengagihkan kepada golongan memerlukan, makanan-makanan ini akan dibuang terus ke tapak-tapak pelupusan. Dan itu merupakan satu pembaziran yang besar. Di Malaysia ini merupakan satu isu yang agak ketara lah. Terima kasih. Dan saya sebenarnya untuk makluman semua, Parlimen Setiawangsa ni antara beberapa kawasan yang mendapat manfaat
daripada The Lost Food Project. Kali pertama saya bertemu ialah ketika itu Menteri KPDN HCP iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution turun ke UTM Kuala Lumpur, kampus Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Semarak untuk program food bank siswa, dan waktu itu Lost Food ialah antara NGO yang turut serta. Dan saya fikir dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini di peringkat persekutuan kita ada banyak perkembangan yang baiklah tentang food bank. Tapi kita nak zoom in bukankah agak pelik bila kita cakap kita biasa cakap kalau kemiskinan kita mungkin bercakap tentang Sabah Sarawak, Kelantan, Pahang, Perlis dan sebagainya. Tapi kita bercakap sekarang tentang Kuala Lumpur. Kalau kawasan di Parlimen Setiawangsa ini kurang 10 km dari KLCC. Yang mungkin sana kalau makan seorang RM100, yalah mungkin 2 orang lah RM100 tu belum tentu cukup kan, contohnya lah. Dan kita tahu orang Malaysia ni dia ada masalah penyakit rich man's disease, macam obesity, kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis. Tetapi pada masa sama kita ada laporan UNICEF yang menyebut tentang malnutrisi, kebantutan dan sebagainya. Jadi macam mana perkara ni boleh berlaku dalam negara yang kita rasa mungkin telah pergi agak jauh dari segi pembangunan. Perkara yang asas ini masih lagi berlaku bukan saja di negara kita, mungkin itu tidak mengejutkan, tetapi di Kuala Lumpur, di tengah-tengah bandaraya. Kalau kita tengok apa yang berlaku di kawasan-kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, ada juga sebahagian tempat-tempat di dalam Selangor, kita melihat perkara ini sebagai satu isu sosial yang berkaitan dengan jurang pendapatan sebenarnya. Kita mungkin nampak Kuala Lumpur ni sebagai satu bandar yang megah, bangunan-bangunan yang tinggi dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita lihat di kawasan-kawasan, di dalam kawasan-kawasan bandar ini sendiri, kita akan nampak kawasan-kawasan yang agak miskin dari segi mereka, penduduk-penduduk mereka. Itu kerana jurang pendapatan di Malaysia ni agak tinggi. Jadi isu-isu seperti yang dikatakan tadi, rich man's disease seperti obesity dan sebagainya, itu bukan sahaja berkaitan dengan sama ada cukup ataupun tidak cukup makan, tapi itu juga berkaitan dengan diet pemakanan itu sendiri. Kadang-kadang kita melihat apa yang saya sendirilah melihat apa yang dimakan oleh orang-orang yang kami berikan makanan ini. Kadang-kadang tu bila ditanya, diet pemakanan mereka adalah melibatkan makanan-makanan yang memang kurang sihat. Kita sedia maklum Malaysia sendiri, kita mempunyai budaya pemakanan yang ada masanya memang tidak sihat lah. Terlalu banyak gula, terlalu banyak rempah perencah seperti MSG dan sebagainya. Jadi bila kita lihat budaya pemakanan itu campurkan pula dengan pemakanan yang kurang sihat dan juga kurang pendapatan untuk membeli makanan-makanan yang lebih menyihatkan, itu jadi dia bukan satu kombinasi yang memang fatal lah, ataupun satu kombinasi yang akan memakan diri sendiri. Contohnya jadikan penyakit dan sebagainya. Ini memang ini satu perkara yang bukan sahaja unik di Malaysia. Kebanyakan negara-negara Asia juga mempunyai masalah-masalah yang sama. Perkara sama juga berlaku di Amerika Syarikat, di utara Amerika dan sebagainya. Tapi ini merupakan satu isu yang genting, iaitu isu jurang pendapatan. Jadi apabila kita melihat isu jurang pendapatan ini semakin luas, ia akan menjadi efek kepada kita. Bila kita bincang tentang kajian-kajian yang telah dikeluarkan oleh contohnya UNICEF, contohnya oleh Bank Negara dan sebagainya, kita lihat faktor utama adalah pendapatan itu, terutamanya di golongan miskin ini, membuatkan mereka tidak mampu untuk memperoleh makanan-makanan yang baik. Ada beberapa yang kami sendiri berikan makanan yang kami berikan itu merupakan makanan yang paling sihat boleh kira konsum untuk masa seminggu. Kadang-kadang itu sahaja makanan yang mereka konsum seminggu itu. Hari-hari lain mungkin mereka hanya mampu makan mi segera ataupun hanya mampu makan, ada juga yang makan gula-gula saja.
di kalangan kanak-kanak. Jadi itu memang akan menyumbang kepada krisis kesihatan sebenarnya yang memang sekarang ini sangat-sangat jelas, terutamanya di kalangan miskin bandar. Jadi kami melihat perkara ini adalah satu benda yang perlu ditangani dari peringkat polisi lagi, dan juga satu perkara yang perlu ditangani dari segi bagaimana kita mengurangkan jurang pendapatan tersebut dan kita menggalakkan pemakanan-pemakanan yang lebih sihat. Bagaimana kita boleh ada beberapa negara seperti even di Afrika pun mereka mengamalkan urban farming contohnya. Jadi macam mana kita boleh applykan benda tu di Malaysia juga di kalangan golongan miskin bandar ni supaya mereka lebih self-sustainable ataupun mereka boleh mampu berdiri sendiri, hidup dengan lebih mampan atas usaha sendiri. Food security memang satu isu, jadi macam mana kita nak make sure kan mereka ini tidak terlalu mengharapkan kepada kepada badan-badan NGO seperti kami ataupun kerajaan dan sebagainya. Kerana pada masa yang sama kami juga mempunyai limitasi ataupun kami juga terhad apa yang kami boleh lakukan untuk membantu mereka. Yang benda yang agak menarik ialah bila saya ingat tempoh hari bila nama Datuk waktu tu menteri lah Datuk Sri Saifuddin Nasution lancarkan food bank secara besar-besaran di peringkat federal. Antara perkara yang kemudian dibuat oleh Parlimen ialah tentang Akta Keselamatan Penderma Akta saya tak ingat. Yang memberi perlindungan kepada penderma makanan ya. Jadi dan saya baru sedar sebab bagi saya benda ni kita rasa kecil. Okeylah, maknanya contohnya Lost Food nak buat kerja bagi kita, alhamdulillah orang nak bantu, ada NGO, lagi-lagi dia datang setiawangsa, memang kita alu-alukan. Tetapi rupa-rupanya ada beberapa perkara yang dari segi perundangan yang mungkin perlu diberi perhatian. Dari segi misalnya syarikat-syarikat tertentu, mereka ada banyak lebihan makanan yang kalau tidak akan dilupuskan atau dibazirkan, tetapi mungkin kerana masalah perundangan, sebab kalau mereka bagi dan diambil pada selepas tempoh waktu atau disalahgunakan dan sebagainya, mereka akan tanggung liability. Jadi sekarang kerajaan dah memberi perlindungan kepada mereka supaya mereka boleh menyumbang tanpa takut kepada liability. Dan saya difahamkan misalnya di Perancis, kalau tidak silap saya, supermarket di sana mereka diwajibkan semua lebihan makanan itu tidak boleh dibuang, yang masih boleh diselamatkan wajib diselamatkan. Jadi adakah banyak jumlah makanan yang dibazirkan? Kita selalu dengar angka-angka tertentu, tapi adakah betul ataupun real tentang pembaziran makanan ini yang berlaku? Saya ingat ni lah yang paling basic kita waktu kecil-kecil dulu makan nasi tak habis, macam-macam lah. Ada orang kata sebiji nasi tu dia akan sumpah kita ke, itu yang mak bapak kita menangis lah, dan ataupun kita diingatkan orang di Afrika tak cukup makan dan sebagainya. Tapi saya nak tahu macam mana tahap pembaziran makanan yang berlaku di negara kita pada hari ini. Satu yang Wabi sendiri touch tadi, yang betul lah, memang kita telah memperkenalkan satu undang-undang yang memberi perlindungan kepada mereka yang hendak menderma, terutamanya golongan-golongan korporat lah, supermarket dan sebagainya. Dan ini sangat membantu kerana mereka lebih yakin. Jadi apabila undang-undang ini diperkenalkan dan digazetkan pada tahun lepas, diperkenalkan 2 tahun lepas dan digazetkan tahun lepas, kami nampak perubahan dari segi mentaliti dan keinginan sendiri oleh golongan-golongan korporat, terutamanya mereka yang menyediakan servis makanan dan sebagainya, untuk bekerjasama dengan kami untuk menyelamatkan makanan-makanan lebihan ni. Dari segi persoalan sama ada pembaziran ini memang berlaku pada skala besar, kami sendiri nampak perkara ini memang sebegitu. Menurut kajian SW Corp contohnya, orang Malaysia membazir lebih kurang 3,000 makanan yang masih boleh dimakan, 3,000 tan makanan dibuang di tapak-tapak pelupusan. Jadi 3,000 tan makanan yang dibuang ini merupakan makanan-makanan yang masih boleh dimakan. Dan kebanyakannya makanan ini datang daripada household ataupun daripada
rumah-rumah kita sendiri. Bagaimana itu boleh berlaku? Kerana ialah seperti yang seperti yang lebih tinggi cakap tadi lah, kita lepas makan tak habis kita buang. Okey, ada makanan yang kita timpan terlalu lama dalam peti ais pun kita buang. Ataupun makanan yang kita beli kita tak sedar, kita tak guna dan sebagainya, kita tengok dia dah expired dan kita terus buang. Jadi perkara-perkara ini kita macam mengambil ringan. Okey, kerana itu memang budaya kita, kita tidak menilai makanan itu pada penilaian yang lebih tinggi lah. Contohnya kita value food pada tahap yang agak rendah. Kita cuma suka makan, kita cuba nak kita suka mencuba dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita tidak menghargai makanan itu seperti mana patut dihargai lah. Jadi 3,000 tan makanan yang dibuang hari-hari itu kalau diikutkan kita boleh memberi makan kepada 2 juta penduduk KL pada sesuatu masa. Jadi itu merupakan pada kami lah kerana apa kami memulakan NGO ni, kerana ia merupakan kaedah paling mudah untuk membantu golongan-golongan miskin ini. Makanan-makanan ini yang sudah tak ada nilai lah kiranya. Sudah tak ada nilai kerana kalau tidak ia akan dibuang, diagihkan semula kepada golongan-golongan yang memerlukan. Pada kami, pengalaman kami adalah apabila kami mulakan NGO ni, membandingkan tahun 2016 dengan sekarang, memang jumlah makanan yang kami berjaya menyelamatkan semakin lama semakin bertambah. Sehingga tahun lepas, bulan Disember, kami telah menyelamatkan lebih kurang 1.6 juta kilogram makanan. 1.6 juta kilogram makanan ni kalau kami convert kepada dari segi hidangan, ia menyebabkan 5 juta hidangan makanan. So tahun lepas kami telah mencapai 5 juta hidangan makanan daripada makanan-makanan yang diselamatkan kalau tak dibuang. Contohnya lah, kalau kami pergi menyelamatkan sayur-sayuran di pasar burung dan sebagainya, sekali kutipan kami boleh cecah sehingga 4 tan sayuran. Sayuran yang tidak terjual pada hari tersebut, sayuran yang mungkin akan dibuang. Sayuran-sayuran ini kalau tengok kualitinya, kami juga telah banyak mengagihkan di kawasan Setiawangsa contohnya, kualitinya sangat elok lagi. Hijau masih hijau, kalau terung dia masih nampak dia punya color ungu dan sebagainya. Cuma ia tak terjual pada hari tersebut. Okey, dan sebelum kehadiran kami, dan sekarang ada beberapa NGO lain dan juga sebagainya, sebelum kehadiran kami, memang makanan-makanan ini, sayur-sayuran ini sehingga 4 tan tersebut dibuang begitu sahaja. Dan besoknya mereka replenish ataupun mereka ambil supply baru dan jual semula, dan ia berulang begitulah. So kiranya kalau kami tak selamatkan, buang, supply baru datang, buang, supply baru datang, macam tu je lah. Dia sangat-sangat banyak pembaziran berlaku di situ lah. Jadi kami amat berterima kasih kepada rakan-rakan makanan kami, contohnya Pasar Borong, dan korporat-korporat lain yang sedia memberikan makanan-makanan ini untuk diagihkan, kerana kami nampak sedikit macam ada disconnect di antara golongan miskin yang begitu ramai, miskin bandar yang begitu ramai di Kuala Lumpur contohnya dan di Selangor, dan juga makanan yang dibuang yang terlalu banyak. Bagaimana ini boleh berlaku? Kenapa mereka ini tidak mencukupi makanan, tidak mendapat makanan-makanan berkhasiat, tapi benar-benar kami boleh membuang makanan-makanan, ataupun orang Malaysia sendiri boleh membuang makanan-makanan yang masih boleh dimakan tanpa menghiraukan kesannya kepada contohnya alam sekitar ataupun contohnya kepada golongan-golongan miskin yang tidak dapat akses kepada makanan-makanan ini. Dari segi pembaziran memang benda ini berlaku, dan kami rasa perkara ini harus ditangani di rumah masing-masing sendirilah. Kalau kita kurang membazir, akan ada domino effect dari segi production makanan dan sebagainya, dan bagaimana orang lain juga menghargai makanan yang seperti sepatutnya dihargai. Okey, jadi mungkin nak dapat pandangan Syazwan yang mewakili Lost Food yang berdepan dengan realiti COVID-19 pada hari ini. Apa perbezaan yang boleh dilihat kepada masalah keperluan makanan dan masalah mereka yang mungkin sekarang kehilangan kerja dan sebagainya, ataupun tidak dapat berniaga dalam keadaan COVID, dan keperluan untuk makanan-makanan yang dikutip oleh Lost Food?
Sebenarnya kalau nak tengok dari segi keperluan makanan sebelum dan selepas COVID ataupun semasa COVID ni, dari segi keperluan itu ikutkan kami sendiri ada terlibat dengan melakukan kajian dan sebagainya, sebenarnya keperluan itu tidak banyak berubah. Kerana golongan-golongan miskin bandar terutamanya di PPR dan sebagainya memang mempunyai masalah keperluan makanan ini sebelum COVID berlaku lagi. Cuma apa yang berlaku selepas COVID-19 adalah ia menjadi lebih jelas. Orang lebih nampak perkara ini dan orang lebih banyak yang baru ada kesedaran tentang hal ini kerana mereka sendiri juga telah ada ramai orang yang hilang pekerjaan. Kebanyakan orang-orang miskin bandar ini juga mereka bukan daily wage earner ataupun mereka yang mempunyai gaji harian dan sebagainya. Dan apabila mereka tidak mampu bekerja ataupun tidak ada kerja ataupun dibuang kerja dan sebagainya, barulah nampak kesannya kepada golongan ini. Tapi sebenarnya golongan ini memang sudah menghadapi masalah seperti ini even sebelum COVID-19 berlaku lagi. Namun begitu, ia memang tak dinafikan bahawa ia mempunyai kesan yang lebih negatif kerana ya seperti maklum tadi, memang kurang bila kurang pekerjaan dan memang daripada dulu lagi gaji rendah dan sebagainya, jadi mereka tidak mampu membeli makanan dan sentiasa mengharapkan bantuan-bantuan seperti NGO seperti kami, bantuan kerajaan dan sebagainya. Realitinya sekarang ini apa yang berlaku di lapangan, apa yang berlaku di antara di golongan miskin bandar ini adalah mereka dah sangat-sangat tersepit. Dulu benda ni berlaku, keperluan memang kurang, tapi mereka masih boleh berusaha untuk mendapatkan berusaha untuk diri sendirilah, untuk mendapatkan kerja dan sebagainya. Sekarang ni mereka memang golongan ini sangat-sangat tersepit, tidak mempunyai kewangan yang cukup, tidak mempunyai makanan yang cukup dan tak hanya boleh mengharapkan bantuan. Dan seminggu selepas COVID berlaku, contohnya seminggu selepas MCO pertama pada tahun 2020, Mac 2020 dulu, kami mendapat begitu banyak panggilan telefon menyatakan mereka dalam keadaan yang susah. Kerana mereka, ya dulu memang susah tapi lepas itu mereka menjadi macam tak ada jalan, tak ada, jadi buntu, tak ada jalan keluar daripada kepompong masalah yang mereka hadapi itu. Jadi ia menjadi distressing, ramai orang tahap stres meningkat dan sebagainya. Pada masa yang sama, sekolah, anak-anak perlu bersekolah. Jadi kita sekarang lihat isu-isu seperti PDPR, belajar melalui atas talian dan sebagainya, dan ini hanya lebih banyak membebankan mereka. Kalau dulu hanya makanan menjadi satu isu keperluan mereka, sekarang ni mereka memerlukan ruang untuk membayar sewa, untuk pembelajaran anak-anak di atas talian dan sebagainya, dan sentiasa tidak mencukupi. Jadi apa yang COVID ni telah lakukan terutama adalah memberi pandangan jelas kepada rakyat jelata lah, terutamanya golongan-golongan yang mungkin tak mengalami pengalaman yang sama, untuk nampak keadaan ini semakin jelas. Saya rasa perbincangan di media sosial dan sebagainya tentang pembelajaran atas talian apa semua pun sangat-sangat berhubung kaitan dengan isu-isu kurangan makanan dan sebagainya, kerana ia bermula dengan akses kepada resources, akses kepada peluang terutamanya untuk mengeluarkan diri mereka daripada cycle kemiskinan yang bagi kebanyakan mereka dah berlaku generasi demi generasi. Jadi kalau daripada pengalaman Saudara Syazwan, sebab kita selalu yalah, saya nak balik kepada beberapa perkara yang kita selalu diajar atau telah menjadi satu seolah-olah menjadi accepted wisdom, ya, yang diterima pakai oleh masyarakat, ya. Saya ulang balik tadi, orang bandar senang ataupun sekurang-kurangnya sederhana, ya. Orang di kampung susah, ya. Yang miskin tu orang di kampung, dan yang miskin tu orang Melayu. Ya, itu dia punya logik-logik lah yang kita sering diajar. Atas dasar itu beberapa kita pun tahu kerajaan daripada tahun
70-an lagi telah banyak melakukan intervensi untuk golongan golongan di kampung, orang Melayu dan sebagainya. Tapi adakah itu realiti? Sebab misalnya yang saya selalu dapat gambaran bila saya bertanya, bersembang, ya mungkin adalah yang kadang-kadang mereka dulu bekerja dengan tambah overtime dan sebagainya, boleh dapat 2-3 ribu. Tetapi sebab kos untuk jaga anak dan sebagainya, mungkin ada yang isteri tidak dapat bekerja atas dasar itu. Kalau bekerja pun, ya, mungkin isteri itu tambahlah gaji 1,000-2,000 lagi, tetapi kos untuk penjagaan anak dan sebagainya akan consume sebahagian besar daripada tambahan pendapatan itu. Itu satu. Dan kedua, kos sara hidup di bandar ini adalah agak tinggi, yang mana mungkin saya tak tahu kalau kalau kita tengok sekarang pun, ya, kita kerajaan pun peka terhadap perkara ini dalam beberapa aspek, yang mana garis kemiskinan pun akhirnya telah dinaikkan. Tapi misalnya dapat 2,000 di kampung itu mungkin masih lagi boleh hidup dengan agak sederhana. Tetapi 2,000 di KL agak susah. Dan ialah juga tentang aspek kaum itu. Adakah kita jumpa ramai mungkin masyarakat Bumiputera, Sabah, Sarawak, kita tahu banyak yang miskin. Masyarakat India pun saya ingat kita tahu realiti mereka banyak yang susah. Tapi orang Cina dan sebagainya, adakah wujud juga mereka yang susah termasuk di bandar? Realitinya sekarang ni kalau kita lihat dari segi perkauman, kita cuma melihat dari segi make up the population itself. Jadi kalau kita tengok kenapa kita kata ramai orang Melayu yang miskin, itu kerana orang Melayu merupakan majoriti di Malaysia. Kita lihat kebanyakan contohnya kita kata orang India miskin dan sebagainya, kerana jumlah mereka juga kecil dan jumlah mereka, orang yang miskin di kalangan mereka juga tinggi. Di kalangan orang Cina pula memang tetap ada yang miskin. Kalau pergi ke bandar dan sebagainya memang akan nampak. Even di PPR juga ada mereka, kalangan mereka adalah warga Cina dan sebagainya. Tapi kami suka melihat ini dari segi social ekonominya sendiri, bukan dari segi kaum dan sebagainya, kerana perkara ini perlu ditangani dari segi again yang saya maksud, saya pernah sentuh tadi, iaitu jurang pendapatan itu. Kalau kita hendak menyelesaikan masalah ini bagi orang Melayu sekalipun ataupun bagi orang India dan sebagainya, kita perlu lihat ni dari segi taraf ekonomi masing-masing. Jadi kalau orang tu miskin, kita perlu bantu, tak kira kaum dan sebagainya. Kalau majoriti orang miskin ni adalah orang Melayu, jadi kita sebenarnya memberi banyak manfaat kepada orang Melayu juga, kerana mereka bukan golongan yang terbanyak miskin. Jadi ialah bila kita kata pasal orang kampung yang miskin dan sebagainya, betul ada juga orang kampung yang miskin, tapi seperti yang YB sendiri maklumkan tadi, kos sara hidup di bandar ini walaupun memang telah ditingkatkan kepada, saya ingat sedikit bawah 3,000, 2,800 macam tu, ia tetap merupakan paling minima. Maksudnya ianya cukup saja, tapi kita tak ambil kira lagi berapa ramai orang dalam satu isi rumah contohnya. Mungkin satu isi rumah tu ada yang 2 orang, ada yang 5 orang. Jadi kalau 5 orang pada taraf kemiskinan mungkin let's say dah 2,800 bukan taraf miskin bandar. 2,800 untuk orang yang mempunyai 5 orang anak dan sebagainya tak sama dengan 2,800 untuk orang yang mempunyai 1 orang anak. Jadi kita perlu lebih fleksibel dalam mendefinisikan kemiskinan ini, dan bagaimana bantuan-bantuan disalurkan kepada mereka juga perlu lebih fleksibel. Kita perlu melihat secara lebih komprehensif bagaimana untuk menangani isu ini supaya mereka ni tidak terlepas daripada menerima bantuan yang sepatutnya. Kita sedia maklum ada juga orang yang menerima bantuan walaupun mereka sebenarnya tidak termasuk pun dalam golongan-golongan yang miskin. Ini memang perkara yang akan berlaku, tak kira di mana juga. Memang akan ada yang terlepas 1-2 orang ataupun lebih pada itu akan menerima bantuan yang tidak selayaknya. Jadi kita perlu tengok ini lebih komprehensif.
bila kita bincang tentang orang miskin kampung dan sebagainya, in the end peluang pekerjaan dan peluang-peluang untuk membolehkan mereka hidup lebih baik adalah di bandar. Jadi kita tengok golongan miskin bandar mungkin bertambah daripada tahun 1970, 80, 90 ke tahun ini kerana peluang-peluang itu ada di bandar, di Kuala Lumpur, di Selangor. Kalau kita pergi tempat-tempat lain mungkin Kuantan, Johor Bahru dan sebagainya. Migrasi ataupun migration di antara kampung ke bandar ini memang akan sentiasa berlaku. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu persediakan peluang yang lebih banyak. Sama ada peluang pekerjaan, akses kepada pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Kerana kita nak tak nak, orang kampung akan mencari peluang lebih baik untuk kehidupan mereka sendiri. Tak semua akan hendak tinggal dalam takuk lama ataupun sentiasa duduk dalam mindset kampung dan sebagainya. Walaupun ia mungkin nampak lebih selesa dan sebagainya, tapi sentiasa kita mahukan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi seterusnya. Bila kita hantar anak-anak pergi belajar, contohnya di universiti, mereka akan lebih terbuka, mereka akan lebih nampak peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya untuk kehidupan yang lebih baik di kawasan bandar. Jadi bila itu berlaku, populasi bandar akan sentiasa meningkat, there will be density of population dan sebagainya, dan bagaimana kita hendak menyediakan peluang yang cukup untuk semua. Itu rasanya yang kesan daripada apa yang telah berlaku sejak sekian lama, kerana negara kita negara makin maju tapi mungkin kita tidak memberi penekanan kepada isu-isu seperti pendidikan, ataupun kita tidak memberi penekanan yang cukup kepada polisi-polisi yang membantu golongan-golongan yang migrate daripada kampung kepada bandar ini, dan bagaimana mereka hendak cope dengan situasi kehidupan yang lebih mungkin kos hidup yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena lihat secara menyeluruh. Isu-isu pemakanan yang kami bagi ini hanya boleh memberi bantuan sedikit saja kepada golongan ini. Mengharapkan mereka tidak kelaparan, mengharapkan mereka mempunyai mahasiat yang cukup. Tapi kalau kita nak selesaikan isu ini secara menyeluruh, ia melibatkan lebih banyak faktor-faktor lain jugalah. Dan dari segi itu kami perlukan kerjasama daripada semua pihak. Okay. Anda sedang menonton episod Nota-Nota Malaysia ataupun N2MY, yang mana kita membincangkan peranan NGO ketika COVID-19, dan kita memberi fokus pada malam ini dengan pengurus besar daripada The Lost Food Project, antara barisan hadapan di dalam mengendalikan food bank ataupun bantuan makanan untuk golongan, khususnya golongan miskin bandar. Jadi anda boleh sedang menonton live di page Nik Nazmi Nik Ahmad, dan saya minta semua untuk berkongsi dengan teman-teman. Kita baru halfway, kita baru half time di dalam perbincangan kita pada malam ini. Jadi ada masa lagi untuk tonton, dan selepas ini anda boleh menonton rakaman siaran pada malam ini. Jadi saya jemput semua untuk like page FB Nik Nazmi Nik Ahmad, dan juga untuk bertanya soalan. Siapa yang ada soalan, saya tengok ada orang di PPR Seri Semarak ada meninggalkan komen, saudara Al-Hadi Mukmin, tak pasti masih online lagi ke tidak. Tetapi sesiapa saja, tak kira dari Parlimen Setiawangsa atau dari luar, yang meminati topik pada malam ini boleh bertanya soalan ataupun bagi pandangan dan sebagainya. Jadi yang saya nak mungkin sentuh sedikit, kan kalau kita bincang pasal isu ni, isu yang sangat makro. Kita tengok statistik tentang jurang kaya dan miskin. Kita tengok tentang kita tengok tentang masalah dari segi migrasi bandar, dari segi kadar kemiskinan dan sebagainya. Tetapi dia juga ada, orang kata, kisah manusia, kisah insan di sebalik statistik-statistik ini. Jadi kadang-kadang tengok graf ni kita mungkin rasa susah nak relate. Tetapi bila kita berdepan dengan cerita-cerita yang diceritakan, yang dikongsikan, itu kita lebih mudah untuk kita rasa ada rasa kesian atau
rasa ingin membantu kepada mereka yang terkesan dengan masalah kemiskinan dan sebagainya. Tapi bagaimana macam orang yang berada dalam NGO, samalah ya, kadang-kadang saya ingat orang dalam macam orang politik pun ada juga cabaran itu, tapi dia sedikit berbeza. Yang mana kita merasakan bahawa kerja kita ni macam mencurah, bukan mencurah, dia macam benda yang sangat kecil. Sedangkan masalah yang kita berhadapan inilah satu masalah yang sangat besar. Jadi misalnya kita bagi contohnya kita bagi bantuan kepada PPR. Tetapi satu PPR itu sahaja ada mungkin 4-5 ribu pintu. Betul, bukan semua dalam PPR memerlukan bantuan, saya setuju. Tapi kalau kita ambil 50%, 2,000 pintu memerlukan bantuan. 2,000 pintu itu, setiap dalam pintu itu mungkin ada 4 orang minima. Jadi kita bagi contohnya 20 roti. Kan? Tapi macam mana bila berhadapan, kadang-kadang mungkin ada orang lain lagi minta. Saya pasti kisah ini akan berlaku. Kita ada bawa ataupun budak-budak bagi, saya tahu ada program bagi roti dan sebagainya. Macam mana pengalaman dan macam mana petugas-petugas sukarelawan memotivasikan diri mereka untuk meneruskan kerja-kerja amal macam ni, kerja seperti kerja NGO. Sebab kalau kita kerja accountant, bekerja di bank yang besar dan sebagainya, dan kerja tu mungkin dia kira satu benda satu kecil dan sebagainya, tapi akhirnya dia dapat satu gaji yang besar hujung bulan, kan. Jadi dia ada nampak orang kata immediate instant gratification di situ. Sedangkan kerja ini lebih payah, lebih mencabar dan lebih menduga. Jadi bagaimana pengalaman orang di dalam gerakan NGO, lagi-lagi sekarang dalam keadaan COVID, untuk meneruskan kerja ini dalam keadaan kadang-kadang kita pun takut tentang, mungkin ada orang yang dia risau tentang isu keselamatan dan kesihatan dan sebagainya. Itu memang satu perkara yang memang during especially semasa COVID ni lah kami sebabkan kebanyakan distress call datang kepada kami, sama ada di sosial media. Saya dapat WhatsApp, selalu dapat WhatsApp daripada mereka-mereka yang tak makanan dan sebagainya. Memang itu satu benda yang tak nak kena cekalkan hati. First of all, kita kena sedar bahawa kita tidak boleh bantu semua orang. Walaupun niat tu memang ada untuk bantu semua orang, tapi tak pernah cukup sumber untuk reach out kepada semua orang yang memerlukan. Macam yang YB mention tadi lah, bila kata tentang membantu di satu PPR contohnya. PPR ni populasi dia sangat-sangat dense, sangat-sangat padat. Jadi bila kita kata membantu 2,000 tu, sebenarnya 2,000 keluarga sangat-sangat kecil. Kalau di PPR, The Lost Hope Project sendiri membantu di beberapa kawasan di Kuala Lumpur seperti Lewat Pantai, Setiawangsa, Pandan, Gombak dan sebagainya, dan juga ada di Kelang, ada di PJ. Jadi kami hanya mampu membantu mungkin sekali beri bantuan seminggu boleh dalam 10,000 orang. Ini termasuk badan-badan kebajikan yang kami tolong. Kami mempunyai 56 badan kebajikan yang mendaftar bawah kami. Jadi 10 ke 15,000 orang ni sangat-sangat kecil berbandingan mereka yang sangat-sangat memerlukan lah. Dan kami pada masa yang sama sentiasa melihat, mencari peluang untuk memperluaskan lagi apa yang kami boleh sampaikan. Memperluaskan lagi reach kami kepada mereka-mereka yang memerlukan. Contohnya kami juga telah sampai ke Johor Bahru sekarang ni, antara tempat-tempat yang kami bantu. Kami juga ada menyediakan sedikit makanan di Sabah, terutamanya ketika krisis MCO ni. Mereka antara yang pertama tahun lepas yang masih terperangkap dalam PKP dan sebagainya. Jadi kena sedar je lah sebagai seorang kerja NGO ataupun sebagai sukarelawan NGO, bahawa apa yang kami buat itu cukup untuk membantu walaupun satu orang. Jadi satu makanan yang bagi kepada satu orang mengubah hidup dia. Kami sedaya upaya untuk memberi sebanyak yang mungkin, dan mungkin ini akan mempunyai knock on effect juga. Contohnya bila kami membantu satu badan kebajikan di Selangor dengan memberi makanan-makanan yang berkhasiat, kajian kami mendapati mereka dapat anak-anak dalam badan kebajikan tersebut dapat
dapat attend kepada isu-isu kesihatan mereka sendiri, dan isu seperti anemia sangat dah berkurangan. Kami juga dapati selepas beberapa kali kami bantu dia dah setahun, 2 tahun macam tu, mereka mula menanam sendiri tanaman-tanaman di rumah mereka, mula menanam sayur untuk mereka sendiri. Jadi kami lihat ini sebagai satu impak yang positif. Secara strategi kami juga, kami melakukan bukan setakat food banking, iaitu menyelamatkan makanan dan memberi makanan. Kami melihat ini sebagai satu ekosistem yang lebih besar, memerlukan satu plan yang lebih komprehensif, yang lebih mampan. Jadi apa yang kami hendak lakukan juga adalah memastikan mereka ini boleh sustain hidupan mereka sendiri, boleh menjaga tentang isu-isu seperti food security mereka sendiri, menjadikan program ini lebih komprehensif, supaya apa yang berlaku adalah apabila kami bantu golongan PPR di sini, contohnya di Setiawangsa, apabila cukup masa, mungkin setahun, 2 tahun, apabila kami telah banyak membantu, kami boleh pindah ke komuniti lain. Dengan komuniti di Setiawangsa ini mampu berdiri sendiri. Jadi apa yang kami hendak lakukan juga adalah mungkin melibatkan NGO lain ataupun melibatkan badan kebajikan, badan kerajaan dan sebagainya untuk membina program seperti macam saya mention tadi, urban farming, supaya mereka boleh mendapat didikan sendiri untuk cultivate dia orang punya makanan sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin ini dapat membantu mereka, dan kemudiannya kami boleh berpindah kepada komuniti lain untuk membantu komuniti tersebut pula. Ini merupakan satu perancangan jangka masa panjang yang memerlukan lebih banyak keperincian dari segi program-program yang boleh dilakukan dan kerjasama-kerjasama yang boleh dilakukan dengan badan-badan lain. Memang kadang-kadang tu sangat sayulah bila kita lihat, contohnya bila saya pergi ke PPR memberi makanan kepada satu keluarga ni, melihat keluarga ni ibu tunggal, anak 4. Okay. Bila kami bagi makan satu kotak makanan, mungkin satu kotak makanan ni harga between 60 hingga 100 ringgit dan dianggarkan ia boleh bertahan untuk 2 ke 4 minggu. Kami rasa macam memang tak cukup. Memang kalau boleh nak bagi mereka setiap hari ataupun setiap bulan nak terus bagi dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kena sedar juga mungkin keluarga ini susah, tapi ada keluarga yang lebih susah. Jadi kami terpaksa teruskan lagi usaha mencari keluarga yang lebih susah untuk diberikan makanan. Dengan harapan makanan yang kita bagi untuk mereka sebulan itu membantu mereka meringankan beban-beban lain, dan mereka boleh terus mencari menjana wang sendiri dan sebagainya untuk membantu diri sendiri untuk masa-masa akan datang. Seperti yang YB mention tadi lah, memang tak cukup kalau bandingkan dengan pekerja-pekerja accountant dan sebagainya. Mereka mungkin tak dapat melihat apa yang kami lihat, tapi kami juga sangat-sangat mengharapkan bantuan mereka ni. Mereka yang mungkin kerjaan lebih senang sebagainya boleh memberi dana kepada NGO-NGO seperti kami, boleh juga membantu walaupun tidak membantu secara terus. Mereka boleh membantu dengan memberi dana dan sebagainya, dan sentiasa mempunyai apa panggil pay forward lah, dalam konsep pay forward, iaitu kalau kita rasa kita telah dibantu orang lain, kita pula membantu orang lain yang lebih susah. Dengan cara itu masyarakat akan lebih sedar, akan lebih akan lebih bekerjasama lah dalam bantu membangunkan negara Malaysia supaya kurang orang miskin, lebih ramai orang yang senang dan sebagainya. Kalau tak memang takkan habis lah. Kalau saya sebagai seorang pekerja NGO memang bukan bekerja untuk gaji lah senang kata. Kalau nak gaji memang kerja korporat. Saya pernah kerja korporat dan sebagainya, memang lebih senang, benefit lebih banyak dan sebagainya. Tapi kepuasan kerja NGO ni lain sikit lah, kerana kita membantu orang secara terus. Mungkin seorang ahli politik juga merasakan benda yang sama, cuma ahli politik gaji lebih tinggi lah pada kerja NGO macam saya ni. Tapi akhirnya mungkin apa yang kita buat tu semuanya mempunyai efek-efek yang tersendiri. Mungkin polisi itu merupakan kerja dasar-dasar, itu merupakan kerja ahli politik. Kerja on the ground, front line untuk membantu golongan ini merupakan kerja NGO. Apa yang kami harapkan adalah semua pihak bekerjasama dengan kami dan tidak membuat kerja secara persendirian ataupun work in silo dan sebagainya, kerana kami lihat koordinasi di antara berbagai-bagai pihak ni sangat-sangat kurang sekarang ni. Sama ada pihak NGO dengan kerajaan, pihak kerajaan kementerian dengan kementerian lain, ataupun pihak ahli politik dengan badan kebajikan ataupun orang-orang yang hendak membantu ni, kurang koordinasi. Sedangkan kalau lebih coordinated, lebih strategik, kita mungkin boleh plug the gap instead of everyone doing the same thing over and over again lah. Okay, sini ada
sebelum saya pergi pada komen, saya cuma nak sebut bahawa satu konsep yang kita selalu diajar ialah pay it forward. Maknanya suatu hari kalau kita dapat sesuatu yang baik, kita kemudian lakukan kebaikan dengan harapan makna orang yang juga memerlukan akan terima. Dalam Islam kita juga diajar bahawa apa yang kita dapat tu, harta kita dan sebagainya, ada hak orang lain yang makna kita perlu pulangkan. Ada satu soalan daripada saudara Chandra Arjun, yang bukan soalan lah, yang lebih pada komen, yang mengatakan korporat harus diberikan pencerahan CSR pasal diorang pentingkan duit saja. NGO perlu diberikan peluang untuk dapat mengutip dana daripada korporat untuk membolehkan usaha diorang. Cuma mungkin bagi saya, bagaimana nak bina keyakinan kepada pihak korporat, sebab kita pun faham orang yang mengutip dana ni banyak, dan saya percaya banyak yang niat yang baik, tetapi banyak juga walaupun termasuk yang berniat baik, kadang-kadang NGO ni mereka mungkin dari segi membina satu kerangka kebertanggungjawaban ataupun ketelusan kepada donor, itu juga satu perkara yang penting. Sebab mereka perlu lihat hubungan dengan penyumbang ini sebagai satu pelaburan, bukan nak dapat satu one off, tetapi perlu dijaga untuk masa yang panjang, supaya untuk kelangsungan NGO tersebut. Jadi bagaimana pengalaman Lawsfu untuk meyakinkan pihak korporat untuk, dan bukan hanya atas dasar belas ihsan, tetapi juga atas dasar kepentingan korporat itu sendiri. Saya tak tahulah, mungkin kalau daripada mereka membazir makanan ke, ataupun satu bentuk promosi untuk mereka dan sebagainya. Jadi apa pengalaman, sebab bagi saya kerja-kerja sebegini perlu ada satu konsep win-win dengan pihak korporat ini, supaya mereka memberi semangat. Antara yang perkara yang YB sebut tadi yang sangat penting lah bagi pihak NGO, dan ini sebenarnya penting bagi kami mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang penting lah, bila kebertanggungjawaban kepada pihak yang memberi dana dan sebagainya itu perlu dijaga. Jadi kami sangat cuba untuk jadi sangat-sangat transparent. Kami mempunyai audit kepada company financial statement dan sebagainya, dan ia dilakukan setiap tahun. Kami juga mempunyai keterbukaan apabila mereka mempunyai apa-apa persoalan dan sebagainya, dan kami juga menandatangani perjanjian, sama ada perjanjian kami dengan pihak-pihak rakan-rakan di lapangan. Contohnya apabila bekerjasama dengan pihak Parlimen Setiausaha, kami memastikan bahawa Parlimen Setiausaha juga menandatangani perjanjian supaya semuanya ada tanggungjawab terhadap makanan-makanan ataupun bantuan yang diberikan oleh pihak korporat dan sebagainya. Jadi ini perkara yang penting, bukan kerana ia membantu kami dengan pihak NGO saja, tapi dengan pihak korporat saja, tapi kami rasakan bahawa transparansi dan accountability dan sebagainya ini mempunyai efek yang baik kepada golongan-golongan NGO yang lain. Jadi bila kami lakukan perkara ini dan yang menjadikan satu standard kepada pekerja-pekerja NGO, kami merasakan korporat akan lebih senang untuk membantu, dan ia memberi impak positif kepada NGO lain juga, kerana NGO lain juga perlu menaik taraf standard mereka supaya mereka juga lebih accountable, lebih transparent, dan ini akan mempunyai knock-on effect jugalah kepada industri NGO ini ataupun this NGO sphere. Jadi apa yang berlaku dalam situasi macam ini, bila kami bertemu dengan korporat, bila korporat tanya apa benda yang mereka dapat daripada bantuan ini, kami boleh menyatakan bahawa kita mempunyai shared value ataupun nilai yang dikongsi bersama, iaitu kita mahu melihat perkara baik berlaku kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Pihak korporat seperti bank dan sebagainya, bila mereka memberikan wang tersebut, mereka yang amat-amat pentingkan bahawa duit CSR yang diberikan ini mempunyai kesan yang positif, yang mempunyai kesan yang lebih daripada one off, maksudnya ia lebih mampan.
Jadi kami perlu tunjukkan hasil-hasil yang sebegitu kepada mereka. Contohnya bila ada pihak yang dan mereka sangat-sangat mementingkan, contohnya bila kami apply kepada bank ni untuk dana dan sebagainya, mereka akan buat kami sign macam-macam form, macam-macam perjanjian yang kami kena sign dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat standard bagi mereka. Jadi macam saya maklumkan tadi, bila kami nak melakukan program elemen PAMPAN, ini juga antara program yang kami hendak bantu adalah kepada badan kebajikan yang telah didaftarkan bersama dalam projek ini, mereka perlu juga naik tarafkan diri mereka. Mereka perlu tahu bagaimana untuk berdepan dengan pihak korporat untuk mendapatkan dana. Pihak korporat tidak memiliki tanggungjawab untuk memberi dana kepada sesiapa pun. Itu merupakan duit hasil pendapatan mereka sendiri. Tapi disebabkan ini merupakan satu standard ataupun corporate social responsibility, merupakan satu konsep pay forward juga sebenarnya. Jadi mereka ada dana yang disediakan yang hanya perlukan mereka pada badan kebajikan kami atau badan NGO dan sebagainya untuk minta dan memberikan standard yang tinggi supaya dana-dana ini boleh dilepaskan dengan hasil yang win-win bagi dua pihak lah. Jadi kami rasakan semua NGO perlu menaik taraf kepada standard yang terbaik supaya wang-wang ini boleh disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan akhirnya. Bila bincang pasal accountability dan transparansi, ini bukan pada NGO saja, of course kepada pihak kerajaan, kepada politik dan sebagainya. Tapi ini merupakan satu standard yang perlu diterapkan dalam masyarakat. Jadi dengan harapan bila datang hasil-hasil yang baik seperti apa yang dilakukan oleh sama ada kami ataupun NGO-NGO lain, lebih ramai yang ingin membantu, lebih ramai orang yang terbuka, kerana rakyat Malaysia sendiri memang bukan rakyat yang pemurah. Kita sentiasa memberi, tapi ada yang mengambil peluang dan kesempatan pada perkara ini. Jadi kita perlu setkan standard yang tinggi supaya hanya yang boleh dipercayai, yang boleh diyakini saja, dan masyarakat juga menetapkan standard yang tinggi ini supaya tak mudah berlaku penipuan dan sebagainya. Yang kita pun dah sampai ke penghujung sekejap ya. Dah minit-minit akhir lah ya. Dalam 10 minit terakhir. Cuma yang saya ada sebut lah ya, dalam description program pada malam ini, saya sentuh kat situ. Adakah peranan NGO maupun individu-individu seperti Ustaz Abid Liu dapat gantikan peranan kerajaan? Sebab hari ini kita tengok mungkin ni sedikit panas lah tadi kita bercakap lebih pada soal dasar dan sebagainya, tetapi bila masyarakat melihat kesukaran, yang saya tahu ya di KL misalnya, yang saya dapat maklumat, sebab ialah kita pun tahu maknanya sepatutnya front line dalam isu kebajikan masyarakat ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Baitul Mal atau lembaga zakat. Tetapi kalau kita lihat di JKM, tiada kecukupan untuk pertambahan peruntukan. Ada, memang ada kerajaan tambah, tetapi kerana keperluan telah graf keperluan itu meningkat begitu tinggi. Tetapi peruntukan itu meningkat tetapi dengan lebih sederhana. Jadi banyak berlaku waiting list, dan inilah soal survival. Walaupun kita faham kerajaan ada bagi beberapa bantuan lain, bantuan prihatin dan sebagainya, Aisina, tetapi bantuan yang fundamental ini, dan Aisina itu pun sebenarnya duit simpanan individu, bukan duit kerajaan pun. Tetapi jadi dalam keadaan itu timbul individu-individu yang paling mungkin tular hari ini ialah Ustaz Abid Liu. Dan yang saya cukup kagum ialah penduduk di kawasan Setiawangsa, di PPR dan sebagainya, termasuk yang non-Muslim. Mereka kagum melihat dan mereka suka dengan kerja-kerja yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu. Jadi sejauh mana peranan NGO, peranan individu-individu ini dapat menggantikan
peranan kerajaan, ya. Sedangkan kerajaan mempunyai database, mempunyai mereka ada apa, e-kasih, mereka mempunyai petugas yang ramai, mereka mempunyai banyak kelebihan-kelebihan berbanding, ya, dengan NGO. Jadi sejauh mana peranan NGO dan individu dapat gantikan peranan kerajaan? Perlu dijelaskan di sini bahawa kami tidaklah mahu menggantikan peranan kerajaan. Kerajaan pada dasarnya adalah pembuat dasar. Dalam ekosistem NGO, ekosistem individu yang nak menyumbang seperti Ustaz Liu dan ekosistem yang melibatkan kerajaan dan pihak korporat di sini, yang paling penting adalah semua mempunyai kesedaran tentang peranan masing-masing. Jadi pihak kerajaan mungkin boleh sediakan platform. Sama ada platform itu melibatkan perkongsian database, perkongsian sumber. Kami di pihak Law Project juga kami tidak pernah mendapat dana daripada kerajaan. Tapi apa yang kami dapat adalah kerjasama dengan kerajaan dari segi menggunakan aset-aset kerajaan. Kami menggunakan aset seperti lori, seperti truk kerajaan dan sebagainya. Dan kami juga pernah mendapat contohnya networking daripada pihak kerajaan, korporat dan sebagainya, memperkenalkan The Law Project, dan dari situ kami mendapat bantuan dana daripada korporat. Jadi masing-masing punya peranan masing-masing. Contoh bila bincang tentang Ustaz Liu dalam keadaan semasa ini, mungkin keadaan ini lebih ekstrim kerana kami menghadapi situasi di mana ini merupakan satu masa yang unprecedented. Maksudnya kita mempunyai satu masa yang tak pernah berlaku dalam sejarah, at least generasi 2-3 generasi ini, generasi datuk kita ataupun dan sebagainya, tak pernah menghadapi situasi yang mana orang susah tiba-tiba seperti yang dikatakan graf meningkat, tahap orang-orang yang memerlukan tu meningkat dengan sangat teruk. Jadi akan lahir, of course, kami juga sebagai NGO, waktu ini merupakan waktu yang kami boleh dikatakan kami paling menyerlah, kerana waktu ini kami banyak turun padang untuk membantu ke lapangan. Waktu ini juga pihak korporat paling macam mana, lebih generous lah untuk memberi. Jadi seorang individu seperti Ustaz Liu juga nampak kesannya, nampak dia punya terselah kerana waktu ini terlalu ramai orang yang memerlukan. Mungkin jadi maksud masih ada korporat dan individu yang mampu menyumbang dalam keadaan krisis. Masih ada. Of course, krisis ini memerlukan, dia ada dua imbangan dalam krisis ini. Satu, golongan yang amat terkesan dengan krisis ini dari segi negative effect, dan of course akan ada pihak yang boleh mendapat positif efek daripada krisis ini. Mereka yang boleh buat duit waktu masa krisis ini. Mereka yang mempunyai buat sarung tangan getah. Nah, contohnya lah. Jadi ada imbangan yang seperti itu. Jadi apa yang perlu dilihat di sini adalah masing-masing mempunyai peranan yang tersendiri. Ustaz Liu bukanlah kaya kerana tiba-tiba dia semua, bukan. Dia mempunyai bisnes dia sendiri dan dia mempunyai, mungkin itu merupakan satu CSR bisnes dia. Tapi pada masa sama kami juga mendapat dana pada kadar yang lebih daripada sebelum COVID berlaku, dan daripada korporat-korporat yang menyumbang. Tapi mungkin tidak menyumbang seperti mana Ustaz Liu membeli barangan-barangan dan terus memberi. Mereka memberi kepada dana kepada Law Project, dan kami menyumbangkan kepada golongan-golongan yang memerlukan dengan pemberian makanan dan sebagainya. Jadi benda itu sentiasa berlaku dan sentiasa ada, even sebelum COVID lagi. Cuma waktu ini merupakan satu unprecedented, dan mungkin perkara ini lebih terselah macam saya maklumkan tadi. Sebelum COVID juga, golongan-golongan miskin bandar amat memerlukan makanan. Mereka mempunyai isu dengan pemakanan yang sihat dan sebagainya. Cuma waktu COVID ini, benda itu lebih terselah, lebih nampak jelas kerana golongan-golongan even middle income juga sangat-sangat terkesan. Jadi saya macam maklumkan tadi, bukan pihak NGO perlu akan mengambil alih pihak kerajaan dan sebagainya, cuma rasanya kerajaan mempunyai peranan yang lebih besar untuk menyediakan platform, menyediakan peluang, menyediakan sumber-sumber yang boleh membantu kami, boleh membantu setiap individu, dan mungkin perlu ada shift in strategi dari segi peruntukan-peruntukan. Kalau dulu kita bincang tentang melatih orang untuk lebih berhadapan dengan pekerjaan
dan sebagainya. Mungkin waktu ini lebih berguna kalau mereka menyumbangkan wang direct kepada orang ramai. Setahun ini kita perlu tukar kaedah kami belanjawan dan sebagainya, tapi kalau belanjawan telah diluluskan. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah untuk plan untuk setahun 2 tahun yang seterusnya. Kalau tidak, memang akan berlaku benda yang sama, akan berlaku the same loop over and over again, akan nampak lebih terselah lah peranan NGO dan individu kerana kita tidak menyelesaikan masalah ini dari segi baseline. Okey, terima kasih. Saya cuba hangatkan sedikitlah kat ujung-ujung perbincangan kita pada malam ini. Bagi mungkin ada yang dah mengantuk ke apa, kita kejut sikit dengan topik yang lebih sensasi. Terima kasih kepada saudara Megat Kamil Azman dan juga saudara Azhar Yusof ada bagi komen sedikit. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pada malam ini. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada Lost Food yang bagi saya buat satu kerja yang sangat penting. Ada satu vacuum di sana, dan siapa yang mungkin berminat atau untuk menyumbang atau membantu atau jadi sukarelawan, boleh Google The Lost Food Project di Facebook, di Twitter, di Instagram dan sebagainya untuk mendapat maklumat lanjut. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Syazwan kerana turut serta pada malam ini, dan kita akan pada minggu akan datang kita akan jumpa lagi di Nota-Nota Malaysia N2MY untuk berbincang isu-isu panas yang terkini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.